Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita ada dua lagi soalan untuk main diri 1.2 untuk penyelesaian masalah, iaitu nombor 5 dengan nombor 6. Okey, untuk nombor 5, kita tengok, kita baca soalan dia. Dia kata seorang penyelam berada 50 meter di bawah aras laut. Penyelam itu berenang naik 2 meter setiap 5 saat. Terangkan sama ada penyelam itu dapat mencapai aras laut selepas 2 minit ataupun tidak. Okey, pertama, kita tengok dulu, kita mengenal dahulu apa yang dinamakan di bawah aras laut. Okey, kita dah baca pada bab yang mula-mula hari itu, pada awal. Okey, ini aras laut. Aras laut. Kita panggil aras laut. Aras laut. Aras laut ini adalah 0 meter. Okey, aras laut kita berada di 0 meter, maknanya dia menyelam 50 meter di bawah aras laut. Maknanya dia berada di bawah sini. Berada di bawah iaitu sejauh 50 meter. Maknanya negatif 50 meter. Penyelam itu berenang naik 2 meter setiap 5 saat. Terangkan sama ada penyelam itu dapat mencapai aras laut selepas 2 minit ataupun tidak. Okey. 2 meter setiap 5 saat. 5 saat 2 meter. Untuk setiap 2 saat kita buat satu perkadaran. Ini kita panggil perkadaran. Kita belajar pada tahun 6. 2 meter sama dengan 5 saat. Dia ambil masa 5 saat. Jadi dia tanya, adakah dia boleh capai 5 aras laut? Mencapai aras laut. Maksudnya dia kata boleh tak dia ni naik sampai aras 0 meter balik selepas 2 minit. Okey, kita cari dulu 2 minit. Sekarang kita boleh bagi dalam tempoh 5 saat. Jadi kita kenal dahulu 2 minit tu macam mana. Okay, kita tukar dulu 2 minit. 2 minit sama dengan 2 darab dengan 60 saat. 1 minit 60 saat. Jadi 2 minit adalah 120 saat. Okey, jadi dalam tempoh 120 saat, apa yang kita akan buat? Kita akan tengok. Kita tengok perkadaran di sini. Maksudnya kita nak cari dalam tempoh 2 saat. Okey, kita buat satu lagi. Okey, dalam tempoh 120 saat. Okey, dah 120 saat. Apakah nilai anu? Berapakah jarak yang dapat dia berenang? Berapakah ketinggian dia dapat berenang? Okey, 5 saat 2 meter. Jadi nak cari X kat sini, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat perkadaran di sini. Jadi macam mana guna perkadaran? Okey, perkadaran banyak kaedah boleh guna. Satu kaedah kita buat sebagai pecahan kat sini. Pecahan kita buat per kat sini satu, per kat sini satu. Okey, macam mana kaedah perkadaran? Kita menggunakan kaedah 2 per X. Okey, anak panah tu jadikan dia sebagai sama dengan 5 per 120. Jadi kita dah belajar untuk cari X. X mesti berada di sebelah kiri, anu ni mesti berada di sebelah kiri dan dia berada di sebelah atas. Jadi kita terbalikkan dia dulu supaya berada di sebelah atas. X per 2 sama dengan, jadi kita terbalik sebelah kiri, sebelah kanan pun kena terbalik. Jadi 120 per 5. Okey. Jadi nak cari nilai X, maksudnya nombor ini, okay, kita akan bawa ke sebelah kanan macam biasa. Kita bawa ke sebelah kanan. Jadi yang tinggal adalah X. 120 per 5 kekal darab dengan 2.
Jadi kita akan dapat kat sini, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 48 meter. Jadi dia boleh berenang sebanyak 48 meter saja ke atas. Jadi dia tanya, terangkan sama ada penyelidik itu dapat mencapai aras laut selepas 2 minit ataupun tidak. Jadi dia hanya boleh berenang sejauh 48 meter sahaja. Dia berenang kat sini saja. 48 meter saja dia boleh naik. Jadi jawapannya adalah tidak dapat mencapai aras. Jawapannya kita akan tulis tidak dapat mencapai aras laut, iaitu 2 meter di bawah aras laut. Okey, dah selesai. Kita pergi nombor 6, nombor yang terakhir. Okay, nombor 6. Okey, akaun semasa Encik Hafiz ada wang baki RM1,238. Okey, maknanya duit dalam bank. Kita keluarkan maklumat duit dalam bank ada RM1,238. Okey, dia telah menandatangani 2 keping cek yang masing-masing bernilai RM890 dan RM1,730. Apa yang dinamakan sebagai cek? Cek adalah satu kepingan kertas di mana dalam buku cek tu kita boleh keluarkan, contohnya dalam buku cek tu dia ada banyak keping, kita tulis kat sini RM890. Jadi dia ada tantangan, dia wajib tantangan sini, wajib tantangan. Kalau cek company ada banyak tantangan, selalu cek personal satu saja tantangan. Okey, dia pergi bank, cek ini dia akan bawa pergi bank. Di bank ada mesin cek. Cek deposit nama dia. Cek deposit, maksudnya kita akan masukkan kertas ini dalam cek deposit dan duit tak akan masuk direct dalam akaun. Duit cek ini akan diproses. Pihak bank akan ambil collect cek ini dalam mesin. Dia macam mesin ATM lah. Jadi dia akan collect balik. Bila dia collect, dia akan masukkan amount ini, dia akan ambil amount ini dalam cek ini, dia akan tulis nak masuk ke akaun siapa. Contohnya nak masuk ke akaun nombor 1, 2, 3, 4, 5 nombor akaun ni. Jadi dia akan tengok nilai duit dalam bank dahulu. Okey, duit dalam bank dia ada berapa. Kalau duit dalam bank dia cukup, okey, nilai ini contohnya dalam bank dia ada RM1,000. Okey, dalam bank ada RM1,000. Kemudian duit ini ada 800, dia nak masuk dalam akaun ini, nombor akaun ni 850. Jadi duit ini akan ditolak daripada duit asal 890. Jadi duit baki dalam akaun itu akan tinggal 110 dan 890 akan dikreditkan masuk dalam akaun ini. Okey, jadi apakah yang dimaksud dengan cek tendang? Okey, cek tendang adalah cek yang di mana duit tak cukup. Duit tak cukup. Duit ada RM1,000. Tulis cek kat sini RM1,101 je. Tak cukup RM1. Jadi automatik dia nak masuk dalam ni tak cukup RM1. Jadi bila tak cukup RM1, cek itu akan tendang. Itulah maksud cek tendang. Cek tendang ni duit tak akan masuk 1 sen pun ke dalam akaun yang kita tulis atas ini. Okey, itulah cara penggunaan cek tendang. Okey, jadi dia kata tentukan sama ada cek bernilai 890 atau cek bernilai 1730 akan menjadi cek tendang apabila dikreditkan. Jadi cek tendang adalah
Okey, A. Cek yang bernilai 1,730 akan ditendang. Kenapa? Sebab tak cukup duit dalam bank ada 1,200 saja. Itulah yang 890 boleh dikreditkan dalam akaun penerima. Okey. B. Berapa ringgit yang perlu ditampung oleh Encik Hafiz ke dalam akaun supaya 2 keping itu yang ditandatangani tidak menjadi tendang apabila cek itu dikreditkan. Okey, maksudnya dia dah tahu dia ada 1,238 ringgit. Dia tahu dah duit dia ada banyak tu. Jadi dia nak bayar sebanyak 2 keping. Jadi dia nak bayar 2 keping. Jadi duit yang dia ada 1,238 kena tolak kedua-dua. Tolak dengan 890, tolak lagi 1,730. Okey, jadi kita kira 1,238 tekan kalkulator 890 tolak 1,730. Jadi kita akan dapat negatif 1,382. Kenapa negatif? Inilah duit yang tidak cukup. Jadi berapa ringgit yang perlu ditampung? Duit yang perlu ditampung adalah wang tidak mencukupi sama dengan 1,382. Okey, selesai. Okey, sekian. Terima kasih.